Baik, terima kasih kepada rakan setugas Don Iskandar dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada penonton bersua kita pada pagi ini untuk berkongsi maklumat semasa dan juga satu band visual yang akan kita tayangkan untuk tontonan kita bersama. Dan Auda, apakah perkembangan Auda di luar sana? Kami doakan agar Auda dalam keadaan yang sihat walafiat. Dan pastikan setiap pagi Auda kita mulakan dengan berfikir perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang dapat memberikan kegembiraan kepada kita ni agar kita ni dapat menjalani kehidupan kita dengan penuh keceriaan sebetulnya. Dan Auda, sebelum kita menyaksikan satu band visual, saya kongsikan satu makluman semasa terlebih dahulu, iaitu mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada 18 April 2022 yang akan menjejaskan di Simpang 323 dan Simpang 319 Kampung Penabai, Mukim Pekan Tutong, dan penutupan sementara adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemindahan kabel telan kawat atas volta rendah ke tiang baru di kawasan tersebut. Dan ambil maklum, pemotongan sementara bekalan elektrik akan berlaku dari jam 9 pagi sehingga 2 petang. Jadi ambil maklum kepada penduduk-penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terjejas akan berlakunya pemotongan sementara bekalan elektrik pada 18 April 2022. Dan ada beberapa makluman semasa akan saya kongsikan lagi, namun terlebih dahulu, apa kata kita saksikan bahan yang kami sediakan untuk hari ini. Berkat semangat yang tinggi dalam meniti perjuangan hidup hari demi hari, wanita hari ini berani bangkit untuk meneroka dunia keusahawanan yang pastinya memiliki persaingan dari semasa ke semasa. Semangat keusahawanan di tanah air yang kita cintai ini semakin terserlah dengan adanya penglibatan semua lapisan masyarakat, lebih-lebih lagi dengan sokongan teguh dari pihak kerajaan dan swasta. Siapa sangka, kemahiran yang ada pada dirinya, itulah yang menyebabkan beliau aktif dalam menerokai dunia keusahawanan. Menghasilkan pelbagai jenis kek merupakan kemahiran yang ada pada diri Nurul Azimah binti Hamidun. Bermula hanya dengan minat, beliau juga berusaha untuk mempelajari dan mendalami resepi, cara-cara dan teknik pembuatan kek melalui media sosial seperti YouTube. Sebenarnya mula-mula suka-suka pulang untuk sendiri-sendiri. Sudah tu macam dibawa untuk acara kawan-kawan and then di majlis juga macam ada kerayaan apa kan. And then kirakan ada komen lah daripada kawan. Juga katanya, why not cuba-cuba saja. Sebenarnya ini kirakan dorongan daripada kawan dan keluarga juga untuk memulakan bisnes ini lah. Cabarannya melalui YouTube itu sebenarnya, ya walaupun banyak-banyak resepi itu, tapi tani mesti mensesuaikan. Macam contohnya kalau ada 5 resepi kan, similar 5 orang yang tunjuk acara tu kan, 5 resepi. Tapi tidak semestinya 5-5 tu akan menjadi tu. Macam contohnya, macam kek. 5 tu menggunakan cara-caranya. Tapi ada kedai aku yang kek itu sampai 5-6 kali baru menjadi benar-benar, Pak. It's according to your oven dia satu. And then bahan. And then yang macam contohnya kalau kita lihat YouTube daripada luar negeri, orang putih punya apa. Ada bahan-bahan orang itu indah terdapat di negeri Asia kan. Atau cabarannya lah, one of them lah. And then oven yang sebenarnya itulah. Kalau orang memakai oven damet, and then saya pakai oven besar. Lain dia punya degrees, lain dia punya minit sampai tu. Tani yang mesti adjustkan. So selepas 4 ke 5 kali baru menjadi. Kerugian itu ada, tapi dengan sendirinya puas hatilah. Yang barang itu, okay, this is how. Macam mana caranya. Semasa mula-mula kan belajar itu kan. Dari kecil-kecil itu, dibalik barang itu macam segala takir atau and then segala oven. And then barang-barang untuk baking ini memang mahal. Okay. Especially macam oven is 100 plus ataupun yang oven-oven biasa sudah. Kalau oven-oven yang video itu sampai kadang 1000 lebih. Mixer juga. Mixer kalau yang biasa-biasa pun dalam 20 lebih, 30 lebih atau hand mixer.
Kalau if you want to really do into your business atau you have to beli mixer yang besar lagi kapasitinya 6 liter, 10 liter macam tu kan. And then the other thing is not only yang mixer. Orang berfikir kalau membuat kek ni obviously ada mixer, oven atau saja. No. Because yang tadi takir segala ia punya untuk sudunya apa sedangkan measuring cupnya tu. Measuring cup tu it looks very simple kan tu, murah. Sedangkan tinggi lebih. Tapi ia ada bermacam-macam. Ada ml, ada teaspoon, ada gram, and then measuring cup. All of it kalau kan dikira-kira tu ratus is ada. Tapi kata orang kalau kan bermula perlahan-perlahan lah, slowly. Cabarannya yang kedua lagi daripada segi harga. Harga mula-mula masa aku mula-mula belajar tu kan suka-suka tempahan kawan seorang dua orang lah. Okey, balik kedai ni. Sekali kira-kira untung pun berapa? Dalam 50 sen RM1. Oh, okey. And then tanya lagi kawan, di mana tempat yang murah membalik. And then macam contohnya, now the margarine is kalau yang paling murah saya dapat satu tin yang 2,5 kilo tu RM8.30. I have to survey sebenarnya. Kalau tempat lain RM10. Walaupun RM2 bezanya tu is macam dapat dibalikan untuk modal lain. So sekarang ni on big scale saya membeli secara karton lah. Macam pakai kotak, pakai karton atau dengan sendirinya dapat mengurangkan expenses untuk big scale lah. Dengannya modal lah juga. Kalau yang cabaran yang ketiga tu kan kita ni banyak pesaing juga, banyak pesaing. And then masa ni lagi tani COVID, and then orang takutkan keluar, and then kan ditanyakan siapa masak, orang kata macam mana. Tani lillahi ta'ala saja, tani berserah saja. Kalau rezeki kita ni orang tu tetap akan membeli, no matter what, di mana tani berjual kan. And then kalau yang di sini daerah Tetungan ni mostly ya indah banyak market bah. Orang dia saja. Kalau di bandar banyak market. Tapi have to travel lah. Kosnya tu untuk transport juga. Itulah. And then cabaran dia lagi satu, cuaca ke tani. Kalau macam mengantar ke kedai-kedai itu kan. Ini ada sometimes kadang-kadang sambutan itu pasal kalau orang hujan itu dia mau balik bah. Macam dia mau datang tu. Kedai aku pun ada mengantar tempat-tempat lain je lah. Yang mostly requested anilah juga ni apa balik. Pasal sekarang ni kanak-kanak di rumah, dorang dadakan dibuatkan, and then macam parentsnya membelikan ani macam untuk ada dorang celebrate mini parties. This is the most lah yang malarkan yang request untuk buat parties macam apa mana, macam ane brownies ani jual, ani ye jual ni. Puding itu jual. Untuk dorang buat mini celebration. Because ya untuk children sebenarnya. Menurut beliau juga, kegagalan apabila berada dalam dunia keusahawanan ini merupakan perkara yang memang dilalui oleh setiap usahawan, namun para usahawan perlu bersikap sabar dan sentiasa terus bersemangat. Nasihat untuk yang orang lain juga, jangan takut sebenarnya. Macam saya mencuba ni bukan one time terus jadi wah. Kadang-kadang bahan-bahan itu ada sampai pernah berbuang because teknik atau kurang. So daripada a few teknik satu, macam contohnya 5 teknik atau tani ambil ini. Contohnya macam saya membuat itu kan, kek pelangi itu kan. Ada kata yang beritahunya masak 45 minitnya 170. Saya pernah buat coba itu. Sekali tidak menjadi. So kalau saya jenis orang yang mudah berputus asa, kalau of course kalau buat kek bahan-bahannya mahal kan. So macam it's just go to waste bah. Kalau tadi jual pun mana dapat, tadi makan sendiri pun rasa kenapa lain rasa ni kan. So sebenarnya jangan berputus asa walaupun barang itu indah menjadi cuba dan cuba lagi. Yang keduanya sabar. Kalau macam ada masa-masanya ya kalau ke tani ya, kalau saya moto saya juga a few times sudah saya beritahu, tani nak tahu rezeki itu daripada mana. Banyak mana dan bila akan datang. Ada masa-masanya dalam saya berjual, 6 tempat saya mengantar tu, indah semua hari-hari laku habis. Ada masa-masanya pernah sampai 40 lebih paket indah habis. Tapi aku tidak apa-apa, aku niat sedekahkan ke masjid saja. Macam mana contohnya yang bulan puasa pun saya mengantar juga. Bulan puasa mengantar di bandar apa, nah habis sedekah masjid saja. Tani lillahi ta'ala. Kadang tani nak tahu kadang-kadang rezeki itu bila. Dan semestinya kalau semua kan laku, tidak ada persaingan kan artinya kan. Tani tidak boleh cuma tu. Tani bersangka baik sahaja.
sangka baik saja. Rezeki itu akan datang lambat laun juga. Minat yang mendalam terhadap dunia keusahawanan ini sememangnya mampu mengetepikan perasaan penat dan lelah. Namun, berbekalkan kecekalan hati, pastinya para golongan usahawan kita, tidak kira peringkat umur, mampu menerokai bidang usahawan yang kompetitif.